Saya dan rakan-rakan ambil ketetapan tolak belanjawan 2021. Pendirian itu, kata Mahathir, dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersama amanah yang mereka pegang bagi pihak rakyat. Kurang dari beberapa jam sebelum nasib belanjawan 2021 dijadual ditentukan kedudukannya, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan dia dan rakan-rakan membuat ketetapan untuk menolaknya. Kata Mahathir, sebelum belanjawan disediakan, Kerajaan Perikatan Nasional PN itu diundi. Orang ramai boleh melihat bagaimana proses perbahasan mengenainya dijalankan dengan sangat mengecewakan. Selain daripada perbahasan yang terhad, tidak ada sebarang tanda di pihak kerajaan untuk mendengar atau menerima pandangan yang telah diajukan oleh ahli-ahli parlimen maupun kritikan rakyat yang boleh kita dengar rintihan mereka melalui laman-laman media sosial dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat. Kerana itu, saya dan rakan-rakan mengambil ketetapan menolak belanjawan 2021 dan kami lakukan dengan penuh rasa tanggungjawab dan amanah yang kami pegang bagi pihak rakyat sehingga penggal perkhidmatan kami sebagai wakil rakyat tamat, kata ahli Parlimen Langkawi itu dalam catatan terbaru blognya. Untuk rekod, Parti Perjuang Tanah Air Pejuang yang diasaskan Mahathir mempunyai 4 ahli parlimen ketika ini. Bagaimanapun, Mahathir tidak menjelaskan siapakah yang dimaksudkannya sebagai rakan-rakan itu, sama ada merangkumi warisan dari Sabah yang dilihat sentiasa sehaluan dengannya atau turut melibatkan Pakatan Harapan PH. Selain pembangkang, beberapa ahli parlimen UMNO, terutama yang tidak mempunyai jawatan dalam kerajaan atau agensinya, membayangkan mereka hanya setuju memberi sokongan pada belanjawan tersebut jika permintaan mereka ditunaikan. Antara yang ketara tidak senang dengan belanjawan itu ialah seorang lagi bekas Perdana Menteri, Najib Razak, serta Presiden UMNO Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Umum mengetahui Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika ini hanya mempunyai sokongan majoriti sangat tipis di Dewan Rakyat dan setakat ini ia belum benar-benar diuji. Mahathir juga menjelaskan kerajaan cuba mengelirukan orang ramai dengan mengugut melalui pelbagai risiko yang didakwa boleh berlaku jika belanjawan berkenaan gagal mendapat sokongan majoriti. Jadi apakah akan berlaku jika belanjawan 2021 tidak lulus? Pertamanya, ia akan membuktikan bahawa kerajaan telah hilang legitimasi keabsahan kerana ia tidak mempunyai majoriti yang cukup untuk melulus belanjawan. Apabila ini berlaku, jika Perdana Menteri seorang yang bermaruah, dia akan meletak jawatan. Seterusnya, jika di dalam suasana biasa, dia boleh menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen, katanya. Bagaimanapun, Mahathir berpendapat bahawa mengadakan pilihan raya umum ketika negara dilanda pandemik COVID-19 bukanlah satu pilihan kerana boleh membawa kemudaratan. Kerana itu, proses yang mungkin boleh dipertimbang ialah memberi peluang kepada parlimen untuk menentu siapakah dalam kalangan ahli-ahli parlimen yang ada yang mempunyai sokongan majoriti. Jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ahli parlimen tersebut mempunyai sokongan majoriti, maka dia boleh dipilih untuk menjadi Perdana Menteri untuk menubuh kerajaan yang baru dan berkhidmat sehingga tamat penggal pemerintahan dan tiba masa untuk pilihan raya umum ke-15 diadakan. Setelah kerajaan baru dapat ditubuh, maka kerajaan ini boleh memilih untuk membentangkan belanjawan yang baru ataupun mengambil belanjawan yang telah ditolak dan dilakukan pindaan-pindaan yang telah diminta dahulu, katanya. Semua proses itu, katanya, boleh dilakukan melalui sidang khas parlimen dan tidak akan mengambil masa yang begitu lama. Dalam perkongsian berita yang lain, Honda Accord untuk ketua jabatan, bukan Exco, kata Menteri Besar Kedah. Sanusi berkata selain Honda Accord, 11 buah kenderaan pacuan 4 roda jenis Toyota Hilux turut dibeli untuk kegunaan pelbagai jabatan. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Nur berkata, dakwaan pembelian 12 buah kereta jenis Honda Accord 1.5 yang tular di laman sosial kononnya
untuk penggunaan barisan Exco Kerajaan Negeri adalah fitnah semata-mata. Menurut beliau, kereta berkenaan sebaliknya untuk penggunaan ketua-ketua jabatan di negeri itu dan kelulusan pembelian dibuat dalam Belanjawan Kedah 2020, iaitu semasa di bawah pentadbiran Menteri Besar terdahulu, Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir. Ada kenderaan yang dibeli oleh pegawai ketua jabatan yang telah berpencen, ada kelayakan, jadi kenalah beli kenderaan lain untuk gantikan kereta jabatan berkenaan. Ada juga kenderaan yang sudah dilupuskan kerana kos penyelenggaraan melebihi 100% daripada harga beli. Ada juga jabatan yang keretanya sudah melebihi 10 tahun dan kos penyelenggaraan terlampau tinggi. Katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di sini. Ada jabatan yang langsung tiada kenderaan. Ada juga pegawai yang terpaksa guna kenderaan sendiri untuk tugasan luar. Jadi kita kena beli kenderaan baharu untuk melancarkan urusan rasmi jabatan berkenaan, katanya. Beliau membuat penjelasan itu susulan tular di laman sosial sejak semalam. Satu klip video memaparkan deretan kereta Honda Accord kononnya baru dibeli untuk penggunaan barisan Exco Kedah. Sumber dari bernama. Sementara itu kuli cadang tukar kerajaan. Tapi itu tidak berlaku, kata Tun Mahathir. Tengku Razalex lebih dikenali sebagai kuli. Sebelum ini memberitahu Dr. Mahathir, beliau hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad malam ini mendedahkan bahawa beliau pernah diberitahu Tengku Razalex, Tengku Hamzah, bahawa ahli parlimen Gua Musang itu boleh mencari bilangan ahli parlimen yang mencukupi untuk menukar kerajaan persekutuan. Bagaimanapun jelas ahli parlimen Langkawi itu lagi. Apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dan ketika ini putera dari kerabat Kelantan itu dilihat sedang berusaha untuk meyakinkan rakyat bahawa Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mempunyai legitimasi keabsahan. Dia, Tengku Razalex, adalah di sebelah kerajaan. Dia mempunyai cadangan kononnya untuk kita tukar kerajaan. Dia berpendapat bahawa dia boleh cari cukup orang daripada pihak kerajaan untuk keluar daripada kerajaan. Tetapi benda itu tak berlaku, katanya dalam program khas eksklusif bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad, terbitan Astro Awani pada Rabu malam. Pada 16 Oktober lepas, sumber memaklumkan kepada Astro Awani bahawa Tengku Razalex lebih dikenali sebagai kuli secara terbuka telah menyatakan kepada Dr. Mahathir bahawa beliau telah hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Muhyiddin. Menurut sumber, perkara itu telah dimaklumkan sendiri oleh ahli kerabat Kelantan itu pada Dr. Mahathir dalam satu pertemuan makan malam antara kedua-dua pemimpin politik veteran berkenaan di kediaman kuli kira-kira sebulan yang lepas. Dan pada 23 November lepas, kuli telah menulis sepucuk surat kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Azhara Azizan Harun, bahawa tidak akan menyertai perbahasan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat kerana keabsahan kerajaan masa kini tidak dapat ditentukan. Pengurusi Jemaah Penasihat UMNO itu menjelaskan mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan tanpa memastikan sama ada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri sah atau tidak dalam jawatan. Akan menjejaskan salah satu prinsip penting perlembagaan. Dalam perkongsian berita terakhir Bung Mokhtar sah ke Parlimen hari ini, Kota Kinabalu, ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Seri Bung Mokhtar Radin disahkan akan hadir di Dewan hari ini. Menurut sumber terdekat, Bung Mokhtar telah berlepas ke Kuala Lumpur melalui penerbangan dari Kota Kinabalu jam 5 petang tadi. Sudah dia, Bung Mokhtar, jalan tadi petang berlepas ke Kuala Lumpur. Datang bah Parlimen, katanya secara eksklusif kepada Sinar Harian hari ini. Sumber berkata lagi, timbalan Ketua Menteri Sabah itu sudah menjalani ujian celitan seperti yang diarahkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dia sudah buat swab sebelum jalan. Kalau tidak, mana boleh terbang ke Kuala Lumpur, katanya. Sebelum ini timbul spekulasi bahawa Bung Mokhtar dan ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razalex Hamzah, antara yang tidak akan hadir di Dewan Rakyat untuk meluluskan usul Belanjawan 2021 yang akan berlangsung esok sekaligus mengurangkan undi daripada UMNO. Razalex yang juga pengurusi Jemaah Penasihat UMNO menerusi sepucuk surat bertarikh 19 November lalu memaklumkan beliau tidak akan mengambil bahagian dalam perbahasan di Dewan Rakyat
Undi untuk meluluskan usul belanjawan 2021 juga telah kurang daripada pihak UMNO selepas ahli Parlimen Gerik, Datuk Hasbullah Osman meninggal dunia pada 16 November lalu. Dalam pada itu, Bung Mokhtar dijangka dapat memasuki Dewan Rakyat selepas KKM semalam mengumumkan pengembara yang tiba dari Sabah hanya perlu menjalani ujian calitan COVID-19 3 hari sebelum berlepas ke negeri lain bermula 25 November. Jika didapati negatif, pengembara itu tidak perlu menjalani kuarantin wajib selama 14 hari seperti yang dikuatkuasakan sebelum ini. Bagaimanapun, kehadiran Bung Mokhtar hari ini dijangka akan memanaskan Dewan Rakyat sama seperti yang dilalui ahli Parlimen Keningau, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan pada Selasa lalu. Ahli Parlimen Pembangkang sebelum ini mempersoalkan tempoh kuarantin Jeffrey yang sepatutnya tamat esok, namun sudah dibenarkan untuk berada di Dewan Rakyat semalam. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan Sinar Harian Online.